Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasul amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kita ni pada tali yakni agama Allah dan janganlah kita bercerai-berai. Baiklah. Pertama-tamanya dan selamanya marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana Allah masih lagi memberikan kepada kita, meminjamkan kepada kita nikmat iman dan juga nikmat Islam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Baiklah. Saya memperkenalkan diri saya Muhammad Syafiq bin Syamsuddin. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk berkaitan dengan konsep falsafah Al-Imam Hasan Al-Banna dalam pengurusan siasah. Baiklah, pertama-tamanya dan selamanya marilah kita berkenal-kenalan dengan apakah itu falsafah. Kalau kita cakap dalam konteks dari segi bahasanya, falsafah ni kita boleh katakan ia sebagai pegangan hidup seseorang. Sama ada ianya disandarkan kepada sesuatu maupun ianya tidak disandarkan kepada sesuatu. Jadi dalam segi secara khususnya, falsafah ini adalah merupakan salah satu bidang ilmu yang sejajar di samping ia menjadi pemangkin kepada wujudnya ideologi ilmu-ilmu yang baharu yang berasaskan kepada akal dan pemikiran manusia. Baiklah. Jadi bila kita bercakap dan berbincang mengenai dengan falsafah, semestinya setiap sesuatu perkara mempunyai peranan dan juga fungsi ianya tersendiri. Sebegitu juga dengan falsafah. Falsafah ini berfungsi sebagai alat untuk mencari kebenaran dari segala perkara, yakni peristiwa yang berlaku. Itu yang pertama. Fungsi falsafah yang kedua adalah berfungsi sebagai untuk pertahanan, yakni yang melawan ataupun berdiri secara neutral, yang tidak cenderung ke arah perkara untuk berlakunya ketidakadilan. Itu yang kedua. Dan hal yang ketiga adalah ia menjadi sumber inspirasi dan perumahan untuk kehidupan dalam pelbagai aspek kehidupan. Yakni sama ada ia boleh menjadi kepada politik, ianya boleh menjadi kepada ekonomi, ianya juga boleh menjadi kepada sistem perundangan. Baiklah. Itu serba sedikitlah ringkas mengenai apakah itu falsafah. Baiklah. Kita pergi kepada tokoh yang saya pilih pada hari ini. Saya sangat kagum dengan Al-Imam Hasan Al-Banna. Kerana apa? Kerana ketokohannya dalam memimpin gerakan Islam yang diasaskan sendiri oleh beliau, iaitu Ikhwanul Muslimin, yang mana menjadi sumber inspirasi kepada gerakan-gerakan Islam yang lain setelah meninggalnya beliau. Baiklah, kita pergi kepada Al-Imam Hasan Al-Banna itu sendiri. Al-Imam Hasan Al-Banna ini adalah merupakan seorang yang wara'. Beliau juga merupakan seorang yang alim ulama'. Di samping beliau mempunyai budi pekerti yang baik dan soleh. Al-Imam Hasan Al-Banna ini, beliau mewarisi sifat dan kepribadian daripada bapanya sendiri, yakni Ahmad bin Abdurrahman Al-Banna. Syekh Ahmad bin Abdurrahman Al-Banna ini adalah merupakan seorang penuntut di Universiti Al-Azhar, lepasan penuntut di Universiti Al-Azhar. Setelah itu beliau berpindah ke Mahmudiyah di Mesir, yakni sebuah perkampungan kecil yang sektor ekonominya di situ adalah pertanian. Syekh Ahmad bin Abdurrahman Al-Banna ini adalah merupakan seorang imam dan juga merupakan seorang khatib di masjid di situ. Kerana kepitahannya dalam menyampaikan ilmu, kerana kepitahan dan kecerdikannya dalam memiliki ilmu, beliau telah dilantik oleh masyarakat setempat di situ untuk menjadi imam dan juga menjadi khatib di masjid tersebut. Dengan tugas dan peranan serta amanah yang diberikan kepada Syekh Ahmad bin Abdurrahman Al-Banna ini, beliau tidak mengharapkan apa-apa balasan yang bersumberkan kepada keduniaan, bahkan kepada harta. Akan tetapi beliau berbuat sedemikian hanyalah untuk mendapatkan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah. Kita pergi kepada Al-Imam Hasan Al-Banna itu sendiri. Beliau telah dilahirkan dalam sebuah keluarga yang sangat
alim ulama dalam ilmu. Selain itu, keluarganya juga adalah merupakan sebuah keluarga yang mengikut dan berprinsipkan kepada ajaran agama Islam itu sendiri. Al-Imam Hasan Al-Banna ini adalah merupakan anak sulung daripada 7 orang adik-beradik, yakni terdiri daripada 5 orang lelaki dan 2 orang perempuan. Al-Imam Hasan Al-Banna ini telah dilahirkan pada tahun 1906 Masihi, yakni pada bulan Oktober di perkampungan Mahmudiyah itu sendiri, yakni di Mesir. Okey, kita pergi kepada pendidikan Al-Imam Hasan Al-Banna itu sendiri. Pada peringkat awalnya, Al-Imam Hasan Al-Banna itu sendiri telah diasuh dan dididik oleh ayahnya, yakni Syekh Ahmad bin Abdul Rahman Al-Banna. Setelah itu, dia telah berpindah dan menuntut di Madrasah Ar-Rasyad, yakni di bawah bimbingan Syekh Muhammad Zakhran. Setelah beliau tamat belajar di madrasah tersebut, beliau telah berpindah ke Madrasah Al-A'dadiyah, yang mana setelah itu beliau telah berpindah dan melanjutkan pelajarannya di pusat latihan perguruan di Damanhur. Setelah itu beliau telah menyambung pelajaran di Darul Ulum dan telah lulus di peringkat diploma di Darul Ulum pada tahun 1927 Masihi. Dan secara tidak langsung beliau telah bertugas sebagai seorang guru pada ketika itu, yakni pada ketika umur 21 tahun. Baiklah. Setelah beliau menyambung tugasan beliau sebagai seorang guru, beliau telah pun bernikah dengan Latifah, yakni anak kepada Haji Husin As-Sali. Hal ini kerana keakraban di antara Haji Husin As-Sali dan juga Imam Hasan Al-Banna ini telah membuatkan Haji Husin As-Sali ini tertarik dengan Imam Hasan Al-Banna ini secara tidak langsung ingin bermenantukan Imam Hasan Al-Banna. Jadi dengan hajat yang dibawakan oleh Haji Husin As-Sali ini secara tidak langsung telah menyatukan di antara dua pasangan, yakni Al-Imam Hasan Al-Banna dengan Latifah itu sendiri. dan mereka telah dikurniakan sebanyak 6 orang cahaya mata yang terdiri daripada 5 orang perempuan dan seorang lelaki. Yang lelaki ini mengikuti jejak langkah Al-Imam Hasan Al-Banna. Terdapat banyak sumbangan yang telah dilakukan oleh Imam Hasan Al-Banna kepada dunia Islam, dunia umat Islam. Yakni antaranya dengan tertubuhnya Ikhwanul Muslimin, beliau juga telah menghasilkan kitab-kitab dan juga risalah-risalah. Selain beliau juga telah menegakkan dakwah-dakwah Islam terutamanya di kalangan masyarakat Mesir. Kita pergi kepada konsep siasah yang telah diketengahkan oleh Al-Imam Hasan Al-Banna itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahawa Islam ini sangat menitik beratkan tentang kebajikan dan juga keadilan terhadap umat-umatnya. Dan secara tidak langsung, Imam Hasan Al-Banna telah mengetengahkan ataupun membahagikan kepada 3 bahagian tentang konsep-konsep siasah yang telah dibawakan oleh Al-Imam Hasan Al-Banna itu sendiri. Yakni yang pertama adalah tanggungjawab kerajaan. Apa yang dimaksudkan dengan tanggungjawab kerajaan itu sendiri? Tanggungjawab kerajaan ini sebagaimana yang telah dimaksudkan oleh Imam Hasan Al-Banna itu sendiri adalah dengan setiap pemimpin mestilah bertanggungjawab ke atas pimpinannya itu sendiri. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Yang kedua adalah kesatuan ummah. Yang ini adalah merupakan kebajikan rakyat itu menjadi keutamaan buat setiap para pemimpin. Dan yang terakhir sekali adalah menghargai pandangan rakyat. Menghargai pandangan rakyat ini adalah merupakan satu perkara ataupun elemen yang sangat penting, terutamanya bagi seorang pemimpin. Hal ini kerana apa? Untuk kita menjaga hubungan yang baik di antara seorang pemimpin dan juga seorang rakyat yang dipimpinnya. Kedua-dua ini mestilah mempunyai persefahaman yang baik. Di sinilah mengapa Al-Imam Hasan Al-Banna
menggariskan bahawa kita mestilah menghargai pandangan rakyat. Pandangan rakyat itu adalah merupakan salah satu faktor utama ataupun faktor yang penting dalam konsep kepemimpinan. Okey. Seterusnya kita pergi kepada isu semasa. Sebagaimana yang kita ketahui, pada tahun 2020 ini kita sedang mengalami satu wabak yang kita tak boleh nak gambarkan bagaimana ianya bermula dan bagaimana kesudahannya yang akan kita lalui. Yang mana wabak ini yang bernama COVID-19, pandemik COVID-19 ini, kita tengokkan bahawa ia tidak ada tanda-tanda bahawa ianya akan berakhir. Jadi berkaitan dengan konsep-konsep siasah yang dibawakan oleh Imam Hassan Al-Banna ini adalah pihak kerajaan Malaysia telah melakukan sedaya upaya tugas mereka yang terbaik untuk membanteras wabak ini. Jadi sehubungan dengan itu yang bertepatan dengan konsep-konsep siasah yang telah diketengahkan oleh Al-Imam Hassan Al-Banna itu sendiri, berkaitan di antara ketiga-tiga, yakni bertanggungjawab kepada, yakni bertanggungjawab kerajaan yang bertanggungjawab kesatuan ummah dan juga menghargai pandangan rakyat ini. Ketiga-tiga ini adalah merupakan perkara yang telah diterapkan dalam kerajaan Malaysia pada hari ini, yakni untuk membanteras perkara-perkara itu yakni wabak pandemik COVID-19 ini. Kerajaan Malaysia telah mengambil langkah yang sangat efektif yakni inisiatif yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan Malaysia, yakni pihak pemerintah Malaysia, untuk mendepani perkara-perkara ini. Di antaranya untuk mendepani masalah kekurangan sumber makanan. Yang keduanya untuk mendepani masalah ada sebilangan pekerja yang telah diberhentikan oleh majikan kerana untuk menampung kekurangan kos yang sedia ada. Di samping itu, pihak kerajaan Malaysia juga telah menyediakan pelbagai inisiatif lain, antaranya dalam bentuk bantuan makanan, dalam bentuk bantuan wang tunai, dan juga dalam bentuk bantuan yang kita boleh katakan yang mampu untuk meringankan masalah kemaslahatan yang sedang berlaku pada ketika ini. Jadinya sebagai kesimpulan, kalau kita tengok dan kita hayati serta telusuri tentang Al-Imam Hassan Al-Banna itu sendiri, beliau adalah merupakan seorang tokoh yang mempunyai kepribadian yang sangat baik, yang sangat tinggi, yang mana kita patut dan perlu ambil tauladan dan juga contoh daripada Al-Imam Hassan Al-Banna itu sendiri. Kerana apa? Kerana untuk menjadi seorang pemimpin yang disenangi dan seorang pemimpin yang mudah untuk didekati oleh rakyat yang lain, perlulah kita mempunyai sikap dan kepribadian sebagaimana Al-Imam Hassan Al-Banna itu sendiri punyai. Di samping itu, beliau juga turut mengajarkan kepada kita erti nilai murni yang perlu ada dalam diri setiap pemimpin supaya wadah perjuangan Islamiah itu dapat dikekalkan. Yang segala yang baik datang daripada Allah SWT dan segala yang buruk datang dari kelemahan diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.